Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Raziah binti Muhammad Sanif, nombor matrik GB03348. Sebagai pendahuluan, perkahwinan tanpa kebenaran ialah perkahwinan yang tidak mengikut prosedur perkahwinan seperti yang telah ditetapkan oleh syarak dan peruntukan yang termaktub dalam undang-undang. Perkahwinan sebegini disebut sebagai kahwin lari. Namun, jika tidak didaftarkan, akan timbul pelbagai masalah seperti tidak diketahui status perkahwinan tersebut sama ada sah ataupun tidak, masalah pendaftaran kelahiran terhadap anak dan juga masalah perlindungan undang-undang terhadap isteri dan anak-anak. Perkahwinan tanpa kebenaran merupakan perkahwinan yang melanggar adat kebiasaan masyarakat. Walaupun perkahwinan tersebut menepati hukum syarak, namun perkahwinan ini tetap dipandang sebagai satu kesalahan di sisi undang-undang keluarga Islam. Perkahwinan tanpa kebenaran boleh dibahagikan kepada beberapa jenis, antaranya ialah perkahwinan di luar negara tanpa kebenaran, perkahwinan di luar kawasan tanpa kebenaran, perkahwinan yang dilakukan dalam kawasan tanpa kebenaran dan sebagainya. Kini saya teruskan dengan latar belakang masalah. Yang pertama ialah keengganan wali dalam menjadi wali pernikahan. Kedua ialah penawaran perkhidmatan yang disediakan. Ketiga, prosedur yang membebankan. Dan yang keempat, hubungan yang tidak direstui oleh keluarga. Kerana keempat-empat inilah dan pelbagai lagi yang menyebabkan berlakunya perkahwinan tanpa kebenaran. Baik, saya teruskan dengan penyataan masalah. Dalam kajian ini, saya memfokuskan kepada beberapa isu ataupun permasalahan utama kajian yang telah diperoleh daripada kajian-kajian lepas, iaitu yang pertama ialah berlakunya peningkatan kes perkahwinan tanpa kebenaran di Malaysia. Antaranya adalah laporan yang telah dikeluarkan oleh Berita Harian iaitu 70% nikah sindiket tidak patuh syariah dikeluarkan pada 14 April 2019. Kenyataan ini dikeluarkan oleh JAKIM iaitu menganggarkan 70% pernikahan menggunakan hikmat sindiket ataupun nikah ekspres tidak sah di sisi syariah. Yang kedua ialah faktor-faktor penyebab berlakunya perkahwinan tanpa kebenaran. Kajian yang telah dilakukan oleh Murni, Aziz Muslim dan Suwardi pada tahun 2009 telah menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya kahwin lari. Antaranya ialah penentangan dalam pemilihan pasangan, mengandung anak luar nikah, pergaulan bebas dan sebagainya. Permasalahan yang ketiga ialah prosedur pendaftaran perkahwinan tanpa kebenaran di Selangor. Penulisan Nur Aini Muhammad Hashim 2007 yang bertajuk Prosedur dan Pendaftaran Perkahwinan telah menjelaskan selain mematuhi tuntutan agama Islam, seseorang yang ingin berkahwin perlulah mengikuti keperluan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Permasalahan yang keempat ialah kesan-kesan yang bakal dihadapi pasangan yang bernikah tanpa kebenaran. Kajian Muhammad Zahiruddin Muhammad Fahmi Ahmad Zaki 2015 dalam penulisannya telah memfokuskan keakraban sesebuah masyarakat ataupun keluarga akan terjejas akibat perbuatan pasangan yang berkahwin tanpa mengikut prosedur. Impaknya akan memberi kesan negatif kepada pasangan dan akhirnya boleh menjerumus kepada tomahan dan cacian pandangan masyarakat sekeliling. Saya teruskan dengan objektif kajian. Setiap kajian yang dibuat pasti mempunyai tujuan dan objektif tersendiri. Dalam kajian ini, saya telah menggariskan beberapa objektif bagi menyelesaikan beberapa permasalahan berkaitan dengan perkahwinan tanpa kebenaran. Antara objektif-objektif kajian ini ialah mengenal pasti faktor peningkatan kes perkahwinan tanpa kebenaran, mengkaji prosedur pendaftaran perkahwinan tanpa kebenaran mengikut undang-undang di negeri Selangor dan seterusnya mengenal pasti kesan-kesan perkahwinan tanpa kebenaran. Kemudian, saya teruskan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan elemen penting supaya kajian yang dijalankan mempunyai kaedah yang bersesuaian dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Dalam kajian ini, saya menggunakan kaedah kualitatif,
Bagi pengumpulan data pula, saya menggunakan kaedah menganalisis dokumen dan disokong dengan temubual secara berstruktur. Setelah selesai mengumpul segala data yang diperlukan, saya menggunakan kaedah analisis. Saya meneruskan dengan menggunakan kaedah analisis data. Segala data yang telah dikumpul akan dianalisis. Kaedah yang saya gunakan ialah metod deskriptif. Metod ini selalunya dijalankan bertujuan untuk memberi penerangan yang sistematik mengenai fakta dan ciri-ciri sesuatu populasi ataupun bidang. Metod yang kedua ialah metod komparatif. Metod ini digunakan untuk membuat kesimpulan daripada data-data yang diperolehi hasil daripada perbandingan terhadap data yang dikumpulkan. Metod ini bertujuan untuk membuat kesimpulan secara menyeluruh dengan berpandukan kepada analisis. Saya teruskan dengan hasil dan perbincangan. Di sini, saya sertakan statistik kes permohonan pengesahan perkahwinan di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bagi tahun 2018 hingga tahun 2020. Saya teruskan dengan analisis kes. Saya telah menganalisis 20 fail fizikal yang terdapat di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam Selangor. Setelah dianalisis, saya menyenarai pendekkan kepada 4 perkara. Yang pertama, berkaitan umur. Yang kedua, berkaitan faktor. Yang ketiga, berkaitan tempoh perkahwinan. Dan yang keempat, berkaitan status perkahwinan tersebut. Carta yang pertama menunjukkan 40 orang yang mewakili 20 pasangan telah disenaraikan dalam kes di mahkamah tersebut. Carta tersebut menunjukkan bahawa pasangan yang paling banyak melakukan perkahwinan tanpa kebenaran adalah yang berusia 20 hingga ke 30 tahun, iaitu seramai 22 orang. Manakala pasangan yang berusia 31 tahun hingga 40 tahun adalah seramai 12 orang dan agak berkurangan. Dan yang terakhir ialah seramai 6 orang yang berusia melebihi 41 tahun dan ke atas. Seterusnya, carta yang kedua pula menunjukkan faktor-faktor yang mendorong pasangan melakukan perkahwinan tanpa kebenaran. Saya telah ringkaskan kepada 4 faktor. Namun, carta menunjukkan bahawasanya 45% kes yang berlaku adalah berkaitan dengan prosedur. Faktor berkaitan ini termasuk adalah pasangan yang tidak mengetahui prosedur, pasangan yang terburu-buru untuk berkahwin, pasangan yang merasakan prosedur terlalu rumit dan sebagainya. Seterusnya, 30% faktor menunjukkan kes berkaitan dengan masalah keluarga yang merangkumi tidak mendapat restu, bersifat salah faham dan sebagainya. Kemudian, 15% faktor berkaitan wali dan yang terakhir ialah 10% berkaitan dengan pekerjaan dan penetapan pasangan di negara luar daripada Malaysia. Carta yang ketiga berkaitan dengan tempoh perkahwinan didaftarkan. Data menunjukkan bahawa sebanyak 9 kes didaftarkan awal, iaitu di antara 2 hingga ke 11 bulan setelah perkahwinan dilakukan. Manakala sebanyak 8 kes telah didaftarkan dalam tempoh 2 hingga ke 5 tahun perkahwinan dan yang terakhir ialah 3 kes yang didaftarkan setelah 6 tahun dan ke atas perkahwinan yang telah dilakukan. Carta yang keempat dan terakhir adalah berkaitan dengan status perkahwinan. Carta ini menunjukkan peratusan berkaitan status perkahwinan tanpa kebenaran telah didaftarkan di Mahkamah Syariah, menunjukkan 90% perkahwinan yang didaftarkan adalah sah di sisi hukum syarak dan telah diluluskan oleh mahkamah. Ianya setelah diteliti dan berpuas hati dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan. Manakala 10% perkahwinan yang didaftarkan adalah tidak sah di sisi hukum syarak dan tidak diluluskan oleh mahkamah kerana bukti-bukti yang tidak mencukupi dan perkahwinan tersebut terpaksa difarakkan demi menjaga kemaslahatan ummah. Saya teruskan dengan hasil dan perbincangan. Di sini,
saya sertakan statistik kes permohonan pengesahan perkahwinan di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bagi tahun 2018 hingga tahun 2020. Bagi tahun 2018, pendaftaran yang dibuat sebanyak 541, namun hanya 536 yang berjaya diselesaikan. Kemudian terdapat peningkatan pendaftaran kes pada 2019 iaitu sebanyak 558. Namun yang berjaya diselesaikan hanya 542. Dan pada tahun 2020 terdapat penurunan. Hal ini kerana situasi negara yang mengalami pandemik dan keadaan negara yang menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun, jika keadaan negara seperti biasa, berkemungkinan terdapat peningkatan kes. Sebagai kesimpulannya, sesuatu perkahwinan itu boleh dilaksanakan di mana-mana tempat yang dipilih oleh pasangan, asalkan perkahwinan tersebut memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, bagi memastikan perkahwinan tersebut diakui, keizinan untuk melangsungkan perkahwinan tersebut haruslah diperolehi terlebih dahulu. Hasil Jabatan Kajian menunjukkan perkahwinan tanpa kebenaran kalangan umat Islam di negeri Selangor mempunyai senario tersendiri dan didorong oleh faktor-faktor tertentu seperti faktor kewarganegaraan, faktor keluarga, faktor undang-undang dan sebagainya. Namun begitu, itu adalah bukan alasan untuk mereka meneruskan melakukan perkahwinan tanpa kebenaran kerana implikasi perkahwinan tersebut adalah sangat banyak. Menurut dapatan kajian yang diperolehi, beberapa implikasi iaitu difarakkan perkahwinan jika tidak sah, pasangan akan dikenakan denda dan kesukaran mendapatkan hak sebagai seorang suami atau isteri dan sebagainya.